إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang saya hormati pengacara majlis Nur Seniati binti Mansur dan kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini untuk menyambung pengajian Tauhid, iaitu syarah Matan Ummul Barahin, kitab asal karangan Al-Imam As-Sanusi, rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi pada malam ini muka surat, kita sambung muka surat 115, bab yang ketiga, iaitu sifat ma'ani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang kitab, berkata pengarang kitab, kita lihat matan pada muka surat 115. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudrah wal-iradah al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Kemudian wajib bagi Allah Azza wa Jalla 7 sifat, yakni sifat-sifat ma'ani, yang dinamakan sifat-sifat ma'ani, iaitu sifat yang ke-7 dan yang ke-8 pada malam ini, sifat qudrat dan iradat. Qudrat dan iradat iaitu yang bermaksud berkuasa dan berkehendak. Kudrat yang dimelayukan, kudrat, maknanya berkuasa. Iradat berkehendak. Kedua-duanya berta'alluq, berta'alluq, yang ini berkait dengan sekalian yang mungkin. Apa maksud berta'alluq? Berkait. Dia ada fungsi dia. Itu dimaksudkan berta'alluq. Keseluruhan sifat-sifat ma'ani ni ada 7, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Semuanya berta'alluq kecuali sifat hayat. Sifat hayat yang ini Allah Ta'ala itu hidup. Yang lain-lain semuanya berta'alluq. Apa maksud berta'alluq? Berkait, ataupun berfungsi, ada fungsi dia yang tertentu. Dan pada malam ini, dalam kitab syarah Matan Ummul Barahin ini disekalikan, sifat kudrat dan iradat. Ini 2 sifat daripada sifat ma'ani ini disekalikan, dibahaskan bersama, yang mana kedua-duanya berta'alluq dan juga berkait dengan sekalian yang mungkin. Apa maksud mungkin? Mungkin termasuk jugalah perkara yang baharu. Mungkin itu maknanya selain daripada mungkin ni maksudnya mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin boleh diadakan ataupun mungkin tak boleh, atau mungkin tidak diadakan. Mungkin dihidupkan ataupun mungkin dimatikan. Ini mungkin. Maknanya semua perkara yang baharu ni adalah bersifat mungkin. Alam ini adalah bersifatnya mungkin. Maksud mungkin ini adalah makhluk ataupun alam ini, ataupun selain segala yang baharu. Itu mungkin. Jadi kita tengok syarah dia, keterangannya.
Setelah Imam As-Sanusi menjelaskan tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah serta sifat-sifat yang terkandung di bawahnya, maka beliau mula menjelaskan pembahagian sifat ma'ani, sifatul ma'ani. Secara ringkas, sifat ma'ani mengandungi 7 sifat, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Dalam 7 sifat ini, 6 daripadanya berta'alluq, melainkan sifat hayat, yang saya nyatakan tadi. Jadi sebelum ni kita dah bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Kita baru saja habis sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Iaitu sifat-sifat yang menafikan, yang menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita masuk sifat-sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Boleh ingat balik tak? Siapa yang boleh ingat balik apa maksud sifat-sifat ma'ani ni? Iaitu sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sifat-sifat ma'ani. Sifat kudrat. Kita sambung paragraf yang kedua, muka surat 116. Nanti kita bahaskan, kita bincangkan. Sifat kudrat diertikan dengan berkuasa dan sifat iradat diertikan dengan berkehendak. Berkuasa dan berkehendak. Dua sifat ini adalah sifat yang berta'alluq dan kedua-duanya berta'alluq kepada perkara yang mungkin sahaja. Yang mungkin sahaja dan tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib dan yang mustahil. Boleh faham tak tu agaknya bila kita baca tu? Kerana sifat kudrat dan iradat ini dia kata tadi dibahas dalam kitab ini, artinya kudrat itu berkuasa, iradat itu berkehendak. Maknanya Allah Maha berkuasa dan Allah juga Maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala tak berkuasa dan tak berkehendak dari segi dalil akalnya, mana mungkin terjadi alam ini? Dengan kekuasaan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah terjadinya alam yang terbentang luas. Terjadinya para makhluk, terdiri daripada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bulan bintang, langit, bumi, laut, gunung ganang dan sebagainya. Atas sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bagi komen tadi. Sifat ma'ani tiap-tiap sifat yang berdiri dengan zat. Betul lah. Yang berdiri, yang wajib ada pada zat. Kita sambung balik. Dua-dua sifat ini, kudrat, iradat, kedua-duanya berta'alluq kepada perkara yang mungkin sahaja. Apa maksudnya di sini? Fungsi ataupun berta'alluqnya sifat kudrat dan iradat ini hanya kepada perkara yang mungkin sahaja. Apa maksud perkara yang mungkin? Perkara-perkara yang mungkin ada ataupun mungkin tak ada. Harus ada ataupun harus tiada. Ini perkara yang sifat kudrat dan iradat ini berta'alluq kepada perkara ini sahaja. Tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib. Apa perkara yang wajib? Dan juga perkara mustahil. Apa perkara yang mustahil? Kita dah bahas dulu, hukum akal yang pecah kepada 3. Ini mustahak kita bahas dulu. Mula-mula dibahas dalam bab tauhid ini, bab hukum akal. Hukum akal. Hukum akal terbagi kepada berapa? Terbagi kepada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal.
Saya bagi contoh dulu, wajib pada akal ni apa dia? Yang wajib akal terima. Wajib akal terima, tak boleh akal tak terima. Contoh, 1/2 daripada 2. Tak payah bahas dah, wajib akal terima. Dipecah pula dah. Itu yang mustahak kita faham lah, tak payahlah pecah tu. Wajib apa ni, hakiki, wajib nazari, itu tak payah kita bahas lah. Yang mustahak kita faham, hukum akal ni terbahagi kepada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Mustahil pada akal, contoh saya bagi dulu, 1/2 daripada 3. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Sebab itu boleh kemudian dikiaskan. Daripada contoh-contoh yang mudah ini, kita kiaskan pula. Alam yang terbentang luas ini, akal boleh terima tak terjadi dengan sendirinya? Kalau songkok yang saya pakai ni, kopiah yang saya pakai ni pun kita tak boleh terima pada akal kita terjadi dengan sendiri. Mesti ada orang buat dia. Tenun dia, buat dia jadi kopiah. Baju yang saya pakai pun sama. Jadi mustahil pada akal kalau kopiah dan juga baju saya ni terjadi dengan sendiri. Mustahil pada akal. Wajib akal terima semua yang terjadi ada pencipta dia, ada pembuat dia. Sebab itu kita bahas pada hukum akal, mustahil alam ini terjadi dengan sendiri. Wajib akal terima bahawa alam yang begini indah diciptakan oleh satu kuasa yang maha hebat, iaitu Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa. Jadi balik kepada ta'alluq tadi ni, sifat kudrat dan sifat iradat, maha berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi hanya berta'alluq kepada perkara yang mungkin sahaja. Fungsi dia tadi ni, perkara yang mungkin, ini pada makhluk yang ada ni, ma siwallah, yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dia tidak boleh tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib. Yang akal dah wajib terima dah, tak payah, tak ada lagi dah berta'alluq dah. Dan juga perkara yang mustahil pada akal, tidak sifat, kedua-dua sifat ini tidak berta'alluq. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, sebab itu kalau orang tanya, kan dalam pandangan agama Kristian kan ada konsep Trinity, konsep Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kan, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kemudian Ruhul Kudus, macam Tuhan Bapa lah, maknanya dipecah 3, Jadi kita terfikir-fikir, mungkin ada orang bertanya pula, betul ke Tuhan ni ada anak? Betul ke tak betul Tuhan ada anak ni, nak menunjuk ni perkara apa sebenarnya? Itu perkara mustahil. Sebab kita tahu dah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tu dalil Quran. Dalil akal pun kita kata mustahil lah Tuhan tu ada anak. Kalau Tuhan ada anak, maksudnya sama macam makhluk, sama macam kita manusia, sama macam binatang yang boleh beranak. Itu mustahil. Jadi kita nampak, nampak tak kita? Maknanya bila sifat kudrat, sifat iradat, tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib dan mustahil. Saya bagi contoh tadi yang mustahil, kan? Mustahil. Soalan tu pun dah tak relevan dah. Kalau tanya Tuhan ni beranak ke, siapa pula bapa dia, berapa orang pula anak dia, kan, siapa anak dia, Tuhan ni kahwin ke tak kahwin, kan mustahil benda tu. Nampak, Jadi saya bila saya bagi contoh-contoh semikian, mungkin kita boleh dapat tangkap lah, jadi sifat kudrat dan iradat ni tidak, sifat yang berta'alluq hanya kepada perkara yang mungkin sahaja, bukan kepada perkara yang wajib dan mustahil.
Jadi bila bertakluk kepada perkara yang mungkin, maknanya di sini kuasa Allah Subhanahu wa taala, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha berkehendaknya, iradahnya Allah Subhanahu wa taala tadi, dia hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin saja, ya. Apa yang mungkin tadi? Kita ni, makhluk ni, ya, mungkin nak dihidupkan ke atau nak dimatikan, ya. Waktu kita, anak itu lahir, nak dilahirkan hidup ke ataupun dilahirkan mati, nak dilahirkan sempurna ke, nak dilahirkan cacat. Nampak, ya? Nampak tak ta'alluq sifat kudrat iradah Allah Subhanahu Wa Taala kepada perkara yang mungkin tadi ni. Maknanya boleh jadi ia ataupun boleh jadi tidak. Boleh jadi hidup ataupun boleh jadi mati, ya. Di situ pergi dia, ya. Nampak, ya, aplikasi dia tu, ya, bagaimana sifat kudrat, sifat iradat yang bertakluk tadi ni, ya, kepada perkara yang mungkin, ya. Berlaku ke tak berlaku, ya, banjir, ya, macam contoh baru ni kan. Jadi ini perkara mungkin, ya. Ramalan kaji cuaca, ya, menasihatkan kerajaan supaya tidak diadakan pilihan raya, kan, sebab dijangka banjir besar akan berlaku, ya. Tetapi bila dengan kehendak, ni balik kepada kudrat dan iradat tadi ni, di sinilah ta'alluqnya, ya, fungsinya, ya, sifat kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak banjir besar, ya. Jadi banjir itu tetapi tidaklah berapa besar, ya. Hanya negeri-negeri tertentu sahaja dan bukannya banjir besar di seluruh negara, tak, ya. Nampak, itu adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan dia, ya. Yang ramalan kaji cuacanya hanya boleh buat ramalan sajalah, ya. Alhamdulillah, ya, pilihan raya dapat dijalankan, ya. Itu dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak, ya, itu perkara mungkin, ya. Kemudian kita, apa lagi perkara mungkin yang kalau kita nak mudah faham ni, ya. Contohnya sekarang kita dah masuk 2023, ya. Kita tengok di sekeliling kita berapa ramai di kalangan ahli keluarga kita, ya, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang masih hidup lagi pada tahun 2023 ni. Kita nak tengok, kita nak faham ta'alluq kepada perkara yang mungkin sahaja tadi ni, ya, maksudnya tadi ni. Kita tengok keliling kita ni, keluarga kita, sahabat handai kita, rakan sekerja kita, yang geng-geng kita yang dah pencen, berapa ramai lagi yang hidup. Ini melibatkan hidup dan mati. Hidup dan mati ni perkara apa? Perkara mungkin. Perkara mungkin tadi ni. Nampak, ya? Di sinilah fungsinya, berta'alluqnya sifat kudrat dan iradat Allahu Azza wa Jalla tadi ni. Sama ada nak terus menghidupkan, belum lagi mematikan kita pada tahun 2023 ni. Nampak, ya? Nampak dah itu. Di situ fungsinya sifat kudrat dan iradat. Ya, ada yang Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan pada tahun 2022. Ya. Di penghujung tahun 2022, berapa ramai orang meninggal dunia, manusia meninggal dunia. Di kalangan kawan-kawan kita pun ada, ya. Dan dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya, sebahagian besar daripada kita masih lagi hidup, termasuklah kita yang ada dalam alam maya, di dalam program kita pada malam ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, ya. Ya, mudah-mudahan kita jadi hamba yang taat, ya, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nampak ya, nampak dia banyak bagaimana apa yang maksud tadi ni, sifat kudrat dan iradat tadi bertakluk kepada perkara yang mungkin, ya. Ada komen apa tadi ni, ya, saya bacakan. Benda yang ada kemudian daripada tiada, asal ada kemudian tiada. Ini pun termasuk perkara mungkin juga, ya. Okey, kita sambung, ya. Hakikat, paragraf yang ketiga, ya. Hakikat sifat kudrat itu adalah, saya ingat yang saya jelaskan tadi dah boleh nampak, ya, insya-Allah, ya. Yang dimaksudkan dua sifat tadi ni, sifat kudrat dan iradat, bertakluk kepada perkara yang mungkin sahaja, bukan kepada perkara yang wajib. Sebab perkara wajib itu dia memang wajib dah, begitulah keadaannya. Yang mustahil pun begitulah keadaannya. Maksud seolah-olahnya maknanya nak tunjuk yang wajib tu tak berubahlah, ya? Yang mustahil tu pun tak berubah, ya? Sebab mustahil akal terima dia berlawanan sifat daripada apa yang kita wajib terima tadi, ya. Begitu. Tersambung, ya. Hakikat sifat kudrat itu adalah suatu sifat yang dinisbahkan kepada wujud, ya. Sesuatu yang dapat dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga. Sifat tersebut ada pada zat Allah Azza wa Jalla yang memungkinkannya mengadakan atau meniadakan setiap mungkin, ya. Ini yang saya sebutkan tadi, sifat yang dinisbahkan kepada wujud. Wujud apa? Wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Bila wujud zat Allah Subhanahu wa taala, maka wujud bersertanya, ya. Sifat kudrat tadi ni, ya, yang wajib, ya, yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat kudrat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala tadi ni, ya, sifat kudrat inilah yang memungkinkan, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan atau meniadakan setiap yang mungkin, setiap yang baharu, ya. Ini terpulang kepada kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kudrat tadi ni, ya. Dengan sifat kudrat tadilah maknanya Allah mengadakan atau meniadakan setiap yang mungkin tadi ni, ya. Sebab kita sifat tadi ni bertakluk kepada perkara yang mungkin saja, ya. Kemudian hakikat sifat iradah pula. Sifat iradat pula adalah satu sifat yang dinisbahkan kepada wujud, ya, zat Allah Subhanahu wa taala yang wujud. Sifat tersebut ada pada zat Allah Azza wa Jalla yang menentukan takhsis mungkin tersebut. Yang menentukan takhsis mungkin tersebut dengan perkara yang harus ke atasnya, ke atas mungkin tadi, ya. Apa pula menentukan takhsis tadi ni, ya. Sifat iradat tadi ni menentukan takhsis. Takhsis ni apa dia? Kita tengok nota di bawah tu, ya. Nota di bawah yang nota bernombor 115 itu, nak menerangkan tentang takhsis, ya. Apa maksud dia? Dia kata terdapat 6 perkara yang ditentukan oleh sifat iradah secara berasingan. Jika Allah menentukan salah satunya, maka tidak berlaku perkara sebaliknya dalam masa yang sama, ya. Hal ini, ya, kita baca dulu, nanti saya terangkan. Hal ini dikatakan sebagai 6 perkara mungkin, ya, yang berlawanan, ya. Sittatul mumkinat al-mutaqabilat dipanggil, ya. 6 perkara mungkin yang berlawanan, ya. Atau al-mumkinat al-mutaqabilat. Mutaqabilat ni berlawanan lah. Hitam lawan dia putih, atas lawan dia bawah, begitu, ya, itu maksudnya tu. Al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah, iaitu 6 perkara berlawanan, ya. 6 perkara mungkin yang berlawanan, iaitu wujud,
Yang pertama wujud, warna, wujud ni ada ke tak ada, tu maksudnya, warna, hitam putih, hitam ke putih, biru ke merah contohnya, masa, tempat, masa dulu ke masa kemudian, tempat atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang, arah, sama lah tu, arah depan ke belakang, qadar, berat ke ringan, panjang ke pendek, qadar, ukuran, ini enam perkara, al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah, perkara mungkin yang berlawanan, yang ada 6 perkara tadi yang berkaitan dengan wujud, warna, masa, tempat, arah dan qadar. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menentukan si fulan itu diwujudkan pada diwujudkan, maka pada masa yang sama tidak berlaku sebaliknya. Bila dia wujud, wujudlah, maknanya bukan dia tak wujud. Sebaliknya tak wujud. Sama juga, bila dihidupkan si fulan, maka maknanya lawannya mati. Bukan matilah, maknanya dia hidup. Ketika dia hidup, maknanya dia bukan mati. Kemudian bila Allah Ta'ala matikan, maka dia tak hidup lagi. Nampak, dua benda yang berlawanan tadi tu, Boleh faham, insya-Allah, saya kira taklah susah mana, kita nak faham tadi ni, Ini berkaitan dengan takhsis sifat iradat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dalam nak menentukan iradat Allah Subhanahu wa taala tadi ni, nak menentukan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi, dia berkaitan dengan 6 perkara mungkin tadi ni. Bila berkait dengan wujud tadi, kalau diadakan maknanya lawannya tiada lah. Bila dah ada tu maknanya ada lah, bukan tak ada. Kalau dia hidup tu hiduplah, bukannya mati. Sekiranya tadi tu, bagi contoh tadi tu, sekiranya Allah menentukan si fulan itu diwujudkan, maka pada masa yang sama tidak berlaku sebaliknya. Atau Allah menentukan si fulan itu seorang yang berkulit hitam, maka pada masa yang sama tidak berlaku warna yang sebaliknya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah menentukan orang tu lahirnya kulitnya gelap, maka maknanya bukan putih lah. Kalau dia dilahirkan putih, contohnya, maknanya bukanlah hitam. Itu maksudnya. Demikianlah dikiaskan sehingga ke 6 pembahagian tadi ni. Ke 6 pembahagian harus 6 perkara mungkin yang berlawanan tersebut. 6 perkara tadi. Wujud, warna, masa, tempat, arah, qadar. Siapa saya bahas? Ini ada yang tanya ni, sama dengan tanjizi qadim ke Datuk? Nanti ini belum sampai lagi ni, nanti kita serangkan, tanjizi qadim, tanjizi hadis ni, qabdah, semua tu nanti insya-Allah, sekejap lagi kita sampai ni, soalan Puan Intan tadi ni, Okey. Kita sambung, Saya ingat yang ni berkaitan dengan penerangan sifat kudurat dan iradat tadi ni, kita dah boleh nampak lah, insya-Allah, kita boleh faham sedikit sebanyak, Yang mustahak kita nak faham di sini ialah yang pertama tadi, sifat kudurat. Dengan sifat kudurat tadi inilah, yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa berkuasanya, Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia mengadakan atau meniadakan perkara yang mungkin, benda yang mungkin tadi. Itu bab sifat kudurat. Dalam pelaksanaan sifat kudurat tadi ni pula didatangkan sifat iradah, sifat kemahuan, berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bila Allah Taala berkehendak, dengan kuasa tadi dihidupkan kita, dengan sifat berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala tadi pula dikaitkan dengan takhsis tadi ni, pengkhususannya,
pengkhususan kuasa Allah SWT tadi, contoh Allah Ta'ala menghidupkan kita, ya. Nah, hidupkan kita kemudian dengan iradah, dengan taksis yang dalam sifat iradah tadi ni dikhususkan pula 6 perkara tadi, ya. Wujudnya tadi, ya, wujudnya makna hiduplah, Allah Ta'ala hidupkan kita, ya. Kemudian apa? Warna tadi, ya, masa, ya, masa bila, ya, kita lahirkan siang ke malam contohnya, ya. Bila dilahirkan kita siang, maknanya bukan waktu malam lah, kita lahir siang lah. Kalau kita lahir pagi, maknanya bukan waktu petang. Itu ditaksiskan, dikhususkan di situ, ya. Itu maksudnya tadi, ya. Sifat iradat tadi, ya. Apa lagi? Warna, saya dah sebut tadi lah. Kalau kita putih, maknanya bukan gelap lah, ya. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ni, menghendaki kita ni berkulit sawo matang, ya. Ramai kita orang Melayu ni sawo matang lah, ya. Jadi maknanya kita bukan kuning langsat, ya, bukan putih pucat, bukan putih merah, bukan, kita sawo matang. Contoh itu dia iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, ya. Bolehlah kita kiaskan dengan yang lain-lain, ya. Kita sambung, ya. Sebelum kita menerangkan kenyataan Imam As-Sanusi tersebut, perlu dijelaskan, ya, dahulu 3 istilah penting yang berkaitan dengan kenyataan tersebut, ya. Sifat ma'ani yang pertama, ta'alluq, dan yang ketiga mungkin. Tadi saya dah terangkan sikit, ya. Kita baca kat sini untuk mudah ataupun untuk menguatkan kefahaman kita. Yang pertama, sifat ma'ani tadi, ya. Apa maksud sifat ma'ani tadi? Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat, yang mewajibkan, melahirkan baginya zat itu timbul sesuatu hukum seperti sifat kaunuhu qadiran, ya. Keadaan Allah yang berkuasa, yang melazimi sifat kudrat. Ini saya dah bagi contoh dulu. Apa kaitan dengan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah tadi, ya? Yang dulu saya bahas dulu. Saya bagi contoh dulu. Orang yang banyak harta, kita panggil hartawan. Orang yang banyak harta tu ma'ani dia, ya? Makna dia memang banyak harta. Ma'nawiyah dia, hal dia, keadaan dia hartawan. Bila sebut hartawan itu nak menunjukkan keadaan ma'ani dia tadi, ya, ini banyak harta. Mudah kita faham macam tu, ya. Ini sifat ma'ani, ya. Jadi sifat ma'ani bagi apa? Kudrat tadi, sifat ma'aninya, ya, melahirkan hal ataupun keadaannya, iaitu kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa itu, ya, lahir daripada sifat kudrat tadi. Habis gitu, dia pusing ke situ balik, ya. Jadi hal ini, ya, kita sambung, hal ini bermaksud sifat ma'ani, ya, adalah satu sifat yang terdapat pada zat Allah Azza wa Jalla, ya, yang maha agung. Sifat ini tidak hanya terdapat pada zat, bahkan menjadi penyebab timbulnya satu sifat yang lain, iaitu sifat ma'nawiyah. Daripada sifat ma'ani tadi ni pula lahirnya sifat ma'nawiyah yang saya sebut tadi ni. Sebagai contoh, sifat kudrat yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla itu dinamakan sifat ma'ani, manakala sifat kaunuhu qadiran yang melazimi sifat kudrat itu adalah satu hukum yang timbul daripada sifat kudrat, ya. Disebut situ melazimi sifat kudrat itu adalah satu hukum, satu hal keadaan, ya, yang timbul daripada sifat kudrat. Sama macam saya bagi contoh tadi ni, hartawan. Orang itu dihukumkan sebagai hartawan sebab apa? Sebab dia banyak harta, ya. Dia banyak harta tadi tu ma'aninya, ya. Sifat hartawan tadi ni, jutawan tadi ni adalah hukum yang menunjukkan dia banyak harta. Dihukumkan dia ataupun dinamakan dia jutawan, hartawan, ilmuwan. Kalau ilmuwan dia banyak ilmu lah.
ulama dan sebagainya. Contoh, itu mudah kita faham. Ya. Itu sifat ma'ani, sifat ma'ani. Yang kedua, perkataan ta'alluq. Ta'alluq ini iaitu bermaksud sifat tersebut menuntut suatu perkara yang lain, melebihi daripada sekadar sifat tersebut berada pada zat. Sifat kudrat ini dia berta'alluq, maknanya dia ada fungsi yang lain. Bukan berkuasa semata-mata. Dia berta'alluq pula. Yang menuntut kepada perkara yang lain melebihi daripada sekadar sifat tersebut berada pada zat. Bukan maknanya sifat kudrat ini berdiri ataupun ada pada zat semata-mata, tetapi dia berta'alluq pula, ada fungsi dia pula. Nanti okey, kita sambung ni. Hal ini bermaksud ta'alluq adalah fungsi sesuatu sifat selain daripada hakikat keberadaannya pada satu zat, seperti sifat kudrat. Sifat ini ada pada zat Allah Azza wa Jalla serta berfungsi untuk mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, seperti Allah Azza wa Jalla menjadikan suatu makhluk dengan sifat kudrat yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata sifat kudrat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berfungsi, berta'alluq kepada perkara yang mungkin tadi ni. Sama ada, ini terpulanglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya itu nak mengadakan atau meniadakan, nak mengazab atau menurunkan rahmat, nak menghidup atau nak mematikan, nak menyembuh atau nak menyakitkan, nak mengkayakan atau nak memiskinkan. Nampak ya? Itu ta'alluqnya tadi pada perkara yang mungkin tadi ni. Semualah semua yang terjadi, semua perkara yang mungkin ini, sihatnya, nak kayanya, nak sihat ke tidak, kaya ke tidak, itu terpulang, tertakluk. Itu sebab itu kita sebut perkataan tu tertakluk. Tertakluk ni mana terpulanglah kepada kudrah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Terpulanglah juga kepada iradah, kemahuan, kehendak Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Itu bab ta'alluq tadi ni. Kemudian yang ketiga, mungkin. Apa maksud mungkin? Mungkin adalah sesuatu yang sama dari sudut ada dan tiadanya. Apa pula sama tu? Sesuatu yang sama dari sudut ada atau tiadanya. Maknanya sama ada dia ada atau tak ada. Sama ada hidup ataupun mati. Sama ada sihat ataupun sakit. Sama ada hitam ataupun putih. Sama ada kurus ataupun gemuk. Sama ada tinggi ataupun rendah. Itu semuanya mungkin. Secara ringkasnya, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk di dalam perkara mungkin. Semua makhluk ini mungkin yang diciptakan oleh Allah. Hal ini kerana kewujudan makhluk tersebut bergantung kepada kehendak penciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Jallu Jalalah. Sejustru jika Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mengadakannya, maka wujudlah makhluk tersebut. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendakinya, maka ia tidak akan diciptakan. Dalam erti kata yang lain, Allah Azza wa Jalla tidak wajib menciptakannya, dan juga dan untuk menciptakannya itu bukanlah satu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara mungkin ni. Jadi maknanya kita ni wajib ke dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Tak wajib. Wajib ke kita ni Allah Ta'ala nak kayakan? Tak wajib. Itu terpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib ke kita ni beranak ramai? Sama juga. Ini semua perkara mungkin. Jadi sebab itu, bila kita berada dalam suatu keadaan,
dalam perkara mungkin ni semualah kita lah yang terlibat ni, manusia. Contohlah sekarang ni, kita berada dalam keadaan yang susah contohnya. Allah Ta'ala ujikan kita dengan kesusahan. Adakah selama-lamanya kita akan susah? Susah ini perkara apa? Perkara mungkin. Bila perkara mungkin terpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas kita apa? Tugas kita usaha. Apa tugas kita? Tugas kita berdoa. Ya. Sebab kita tahulah kita mengaji tauhid ni. Ini semua perkara mungkin. Kalau Allah Ta'ala nak tukar, zoom sekejap saja. Kun fayakun. Ya. Berapa banyak kita mendengar kisah berita yang orang ni bertukar nasibnya sekelip mata. Ya. Kan? Ramai kita tengok di sekeliling kita. Ya. Orang yang berubah nasibnya dalam sekelip mata. Ya. Ramai. Ya. Dan berapa ramai pula yang sama ada nasib itu daripada yang susah jadi senang, ataupun yang kaya jadi miskin. Ini semua perkara mungkin. Ya. Sebab itu ni ada soalan tadi, Amira. Ustaz, maknanya sifat ma'ani ini Allah bagi pada makhluk, bagi pinjam. Sifat ma'ani ni Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Pinjaman yang sementara. Nanti kita bahas nanti insya-Allah. Balik pada apa yang saya nyatakan tadi, perkara mungkin. Jadi kita ni semuanya yang berlaku pada kita makhluk ini maknanya semuanya perkara mungkin. Termasuklah kita nak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ni yang kita takut ni. Sebab perkara mungkin akhir hayat kita, sama ada akhir hayat kita dalam taat ataupun maksiat, mul'iyazubillah. Ni kita takut. Ni sebab tu kita kena berdoa. Sebab itu kita kena istiqamah. Sebab itu kita kena mujahadah. Melawan hawa nafsu, melawan keletihan nak beribadat, melawan mengantuk dan sebagainya, nak bertahajud, semua. Sebab tu. Sebab kita takut ni, sebab kita tak tahu nanti. Sebab dalam semuanya kita ni berada dalam keadaan perkara yang mungkin tadi. Boleh jadi Allah Ta'ala menghendaki seorang itu mati. Walaupun mungkin sekarang ni kita nampak dia ahli maksiat. Kan? Berapa banyak kita dengar, kita tengok di sekeliling kita, orang yang kita anggap nakal, jahat, tiba-tiba di hujung hayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubahkan dia. Jadi manusia yang taat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita nak, insya-Allah. Ni yang kita nak ni, sebab ni semua perkara mungkin. Dan berapa banyak pula kita tengok ada juga orang yang kita sangka dia orang yang hebat, orang yang alim, orang yang warak, tiba-tiba di penghujung hayat dia diterbalikkan iman dia. Wa'iyazubillah. Minta jauh kita daripada perkara tersebut. Ini sebab tu kita mengaji tauhid ni, kita nak faham. Jangan ingat kita rasa dah kita ni bagus lah ni, ibadat siang malam, solat tak tinggal, tahajud tak tinggal, kan? Kita rasa kita hebat pada orang lain. Jangan. Ni kita jaga-jaga. Sebab semuanya perkara mungkin. Kalau Allah Ta'ala nak ubah dengan kehendak, dengan sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala tadi sekejap aja. Sebab kita pun tak tahu untung nasib kita. Kita pun tak tengok apa untung nasib kita yang ditulis di Lauh Mahfuz sana. Sejak azali lagi ni kita pun tak tahu. Ini mustahak. Ini yang kita nak bawa dalam pengajian tauhid ni, supaya kita faham. Bila kita faham, kita nak beramal. Okey.
Kita masuk pada muka surat 120. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada, saya teruskan ya. Sebab tadi ada yang tanya tadi ni ya. Ta'alluq tanjizi qadim ya. Ni belum sampai. Sikit lagi kita sampailah ni ya. Kalau tak sempat malam ni, insya-Allah minggu depan ya. Kalau tak ada soalan kita sambung ya. Ta'alluq qudrat. Muka surat 120 ya. Jadi saya harap tadi semua hadirin hadirat dapat menyerap ya apa maksud sifat ma'ani tadi, apa maksud ta'alluq dan apa maksud mungkin tadi ya. Ta'alluq qudrat, berdasarkan kepada penjelasan tersebut dapat kita fahami bahawa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat qudrat dan sifat iradat ya, berkuasa dan berkehendak. Kedua-dua sifat ini adalah saling berkait ya, berkait antara satu sama lain. Sebagai contoh, alam ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sangat indah. Bukit diciptakan sebagai pasak yang mengukuhkan bumi. Sedangkan bumi diciptakan dan berbentuk bulat. Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi dan segala bukit serta alam yang indah ini dengan sifat kudratnya. Ya, ta'alluq ta'thir nama dia. Ya. Apa pula ta'alluq ta'sir ni? Ya. Kalau tengok nota di bawah tu, ya, mengadakan sesuatu yang belum ada, ya, nota nombor 120 ya. Siapa yang ada bukulah. Apa maksud ta'alluq ta'thir? Mengadakan sesuatu yang belum ada dan meniadakan sesuatu yang sudah ada. Ini ta'alluq ta'sir. Taksir ni maknanya ta'alluq yang memberi kesan, yang kita boleh nampak kesan dia. Ya. Sama ada untuk mengadakan sesuatu yang belum ada atau meniadakan sesuatu yang sudah ada. Maknanya nak mengadakan ataupun nak memusnahkan, nak menghidupkan ataupun nak mematikan ya. Itu ta'alluq ta'sir ya. Ta'alluq dalam sifat kudrat tadi ni ya. Serta menentukan rupa bentuk, kedudukan, warna pada alam dan sebagainya dengan sifat iradatnya. Ini yang takhsis tadi, ta'alluq takhsis tadi, yang 6 perkara tadi ni. Wujud ke tak wujud, warna, ya, arah, qadar, apa lagi tadi, yang 6 perkara tadi ya, yang saya sebut tadi ni. Ya. Ini terpulang kepada sifat iradatnya, sifat iradat Allah Azza wa Jalla, iaitu ta'alluq takhsis ya. Jadi itu untuk penentuan takhsisnya, pengkhususannya tadi ni. Nak menentukan orang ni bangsa apa ya, Melayu ke, Cina ke, India ke, atau bangsa apa, putih ke, hitam ke, tinggi ke, rendah ke, gemuk ke, kurus ke, itu ta'alluq takhsis nama dia ya, penentuan, pengkhususan. Maka jelaslah kepada kita bahawa Allah Azza wa Jalla menciptakan segala-galanya dengan sifat kudratnya dan menentukan ciptaannya mengikut iradatnya. Terpulanglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadikan kita macam ni ya. Ada orang yang Allah Taala ciptakan tak cukup sifatnya. Kita bersyukur, alhamdulillah ya, Allah Taala tentukan kita cukup sifat ya. Ada orang yang tak cukup sifat, dilahirkan ya, tak ada tangan ya, ataupun lahir buta ya, dan sebagainya. Ini ta'alluq iradat Allah Subhanahu Taala tadi. Sifat iradat ya, ta'alluq takhsis pada sifat iradah ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, penentuan dia macam mana ya. Ini terpulang kepada qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak ya, berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jari yang lebih ya. Betul. Siapa yang bagi komen ya? Puan Norini ya. Saya ada juga kawan-kawan yang Allah Taala jadikan lebih pula ya. Kita ada 5 jari ya, sebelah tangan dia ada 6 jari. Betul ya. Ini iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat sekalian ya, fungsi tadi ni, sifat kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala tadi,
Dengan kuasa Allah Ta'ala menciptakan atau tidak menciptakan. Dengan kehendak pula, dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditentukan pula. Putih ke hitam, gemuk ke kurus, cukup sifat ke tak cukup sifat. Ya, itu iradah ataupun ta'alluq takhsis dalam sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fungsi yang sebeginilah yang dimaksudkan dengan ta'alluq tadi ni. Terpulang. Ya. Sedangkan ciptaannya pula dinamakan mungkin. Ya. Ta'alluq tadi ni. Kehendak ataupun iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ni. Ya. Itu ta'alluq dia. Tentang ciptaan tadi ni. Nak diadakan ke atau tak diadakan. Kemudian dah diadakan pula, nak diwarnakan putih ke hitam, gemuk ke kurus. Ini ta'alluq. Ya. Sedangkan ciptaannya tu yang kita ni pula dinamakan mungkin. Ya, kita ni nak diadakan ke tidak. Kita ni lah yang maksudnya mungkin ni, makhluk ni. Yang diciptakan tadi ni. Ya. Itu dinamakan mungkin. Sama ada Allah Ta'ala nak wujudkan ke tidak. Nak hidupkan ke tidak. Kita ni. Ya. Jadi kita ni termasuk perkara mungkin. Kita kaya pun, ataupun senang pun, ataupun susah pun, semuanya mungkin. Ya. Banyak harta pun mungkin. Ya. Susah pun mungkin, sedikit harta pun mungkin. Akan hilang harta pun mungkin. Sehat ke sepanjang masa? Tak. Ya. Allah Ta'ala mungkin tarik nikmat sihat kita. Ya. Ini semua perkara mungkin. Dulu kita sihat, kita boleh jogging 5-6 kilometer. Sekarang ni nak berjalan 1 kilometer pun dah mengah. Ya. Nampak tak? Ya. Itu semua perkara mungkin. Ya. Ulama, bukan surat 121. Ulama ya ini ulama ilmu kalam, ulama tauhid lah maksudnya. Ya. Memperincikan fasa penciptaan ini dengan meletakkan istilah yang tertentu menurut peringkat mungkin tersebut. Mungkin yang belum diciptakan statusnya adalah diciptakan atau tidak diciptakan. Ini terpulang pada Allah, nak cipta ke tak nak cipta, nak jadikan ke tidak. Dalam keadaan tersebut, status makhluk yang sebegini diistilahkan sebagai saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim tadi ni. Patut dan layak sejak azali. Dulu saya dah bahas dulu ni ya. Kalau hadirin ada ingat apa maksud saluhi qadim. Saluhi ni perkataan dia asalnya salaha, yang baik, yang patut. Ya. Daripada perkataan salaha ni maksud saluhi qadim. Patut ataupun baik ke tak baik, ataupun layak ke tak layak nak diciptakan. Ini maksud saluhi qadim tadi ni. Sejak azali. Ketentuan yang dibuat sejak azali tadi. Ya. Sebelum ditulis ya, di Lauh Mahfuz. Ya. Sejak azali tadi ni. Maknanya nak ciptakan ke tidak manusia yang bernama Abbas ni. Ya. Manusia yang bernama Amira ni. Nak diciptakan ke tidak. Dulu ni. Sejak azali ni. Ya. Itu status waktu itu dinamakan saluhi qadim. Apa maksud qadim? Sejak azali lagi. Ya. Dah ditentukan. Tadi ni dah jawab dan ikut ya. Ada yang tanya tadi. Ya. Kemudian setelah itu, dah pukul 9 ya. Saya kena berhenti dan sekejap lagi ya. 23 minit lagi insya-Allah saya berhenti ya. Setelah itu makhluk ini melalui fasa yang kedua. Fasa yang pertama tadi fasa saluhi qadim. Ketentuan di azali itu. Ya. Di azali itu dah ditentukan, Allah Ta'ala nak tentukan nak cipta ke tidak makhluk ni. Ya. Nak dihidupkan ke tidak, nak dijadikan ke tidak. Itu fasa saluhi qadim. Ya. Kemudian fasa yang kedua iaitu kedudukannya di dalam genggaman Allah. Dipanggil apa? Di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, sama ada diciptakan atau sebaliknya, atau digantikan dengan yang lain.
fasa ini dinamakan qabdah, genggaman Allah. Ya. Setelah ditulis ni, bila nak ditulis di azali tadi ni, ya, sejak azali tadi ni, di fasa yang pertama saluhi qadim tadi ni, kemudian ditentukan pula, ya, nak ditentukan pada fasa yang kedua tu. Ya, fasa kedua ni dipanggil qabdah, genggaman, dalam genggaman Allah. Nak dicipta ke atau sebaliknya, tak jadi. Ini ataupun digantikan dengan yang lain. Ya. Nak digantikan dengan yang lain. Atau Allah Ta'ala nak ciptakan seseorang ataupun bayi kita lah contohnya, anak kita. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita anak sepatutnya ada 6 orang tetapi yang hidup 5. Yang satu lagi mana? Gugur. Dia balik pada dalam fasa kedua tadi ni dah ditentukan tu. Sejak azali tadi dalam genggaman Allah. Bila Allah Ta'ala nak melaksanakan kudratnya tadi ni, nak menciptakan kita, ada 6 orang anak. Ya? Dah ditulis. Nak ditulis dalam pada azali itu. Kemudian melalui fasa yang kedua dalam genggaman Allah Ta'ala tadi ni, nak jadi ke tidak bayi tadi ni. Maka, katalah, makanya satu ni tak jadi. Diganti pula dengan anak yang lain. Ya? Itu mungkin. Ya, sebab tu di kalangan kita ada yang mungkin sepatutnya anaknya ada 6 tetapi yang hidup, yang lahir hidup ada 4 saja ataupun 5 sahaja. Ya? Ada yang mati dalam kandungan, ada yang gugur, ya, dan sebagainya. Ini terpulang tadi ni, balik kepada qabdah tadi, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ini fasa yang kedua. Kemudian setelah sampai saat dan ketika yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka diciptakan makhluk tersebut. Fasa yang ketiga ini dinamakan sebagai tanjizi hadis. Tadi tanjizi qadim, ketetapan sejak azali tadi. Fasa tanjizi hadis ni iaitu fasa pelaksanaan. Berlaku yang sebenarnya, lahirlah budak ni. Ya. Lahirlah budak bayi ni, itu dipanggil tanjizi hadis, pelaksanaan. Sedangkan ketentuannya telah ditetapkan pada fasa yang pertama tadi. Fasa tanjizi qadim tadi. Ya. Saluhi qadim tadi. Ya. Saluhi qadim. Patut ke tak patut. Ya. Ni ta'alluq saluhi qadim tadi, penentuan sejak azali. Nak dicipta ke tidak. Kemudian fasa yang kedua qabdah tadi, dalam genggaman Allah. Sama ada nak dihidupkan, diciptakan ataupun diganti dengan yang lain. Itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba pada saat pelaksanaannya, kejadian sebenar, ya, maka lahirlah, ya, saat kita lahir, ya, tarikh saya lahir contohnya, ya, 20 hari bulan 6 tahun 1968, maka lahirlah saya. Ya. Dah tentu dah tulis sejak azali tadi, saluhi qadim tadi, pukul berapa lahir semua. Pada tahun 1968 tu baru pelaksanaan dia berlaku. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya ingat saya terpaksa berhenti kat situ dulu. Ya. Setakat kita paragraf yang pertama, muka surat 121 tu. Ya. InsyaAllah nanti kita sambung. Saya harap mudah-mudahanlah, ya, penjelasan saya tu dapat difahami, oleh hadirin hadirat sekalian. Memang tajuk ni bila menyentuh bab ta'alluq ni, dia pening sikit. Ya. Dia kita kena fokus betul-betul, insya-Allah kita boleh faham. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mencampakkan kefahamannya, ya, dalam hati kita dan dapat kita faham mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Segala kelemahan dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Okey, alhamdulillah. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang amat arif Dato' Abbas bin Nordin yang telah menyampaikan syarah tentang pelajaran tauhid yang pada malam ini dengan sifat-sifat makni iaitu yang wajib ada pada zat Allah, dan mudah-mudahan dengan contoh-contoh yang mudah, dengan huraian yang terperinci, yang jelas, mudah-mudahan kita dapat faham, dapat beramal dan terus meningkatkan ilmu tentang pelajaran tauhid pada malam ini dan menjadi hamba yang taat. Jadi teruskanlah bersama dengan kuliah-kuliah yang amat arif Dato' Abbas bin Nordin pada setiap malam Ahad seperti yang kita ada pada malam ini. Jadi syukran jazilan kepada semua tim pengurusan Gemah Nur Iman, kepada para jemaah muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah dan bersama untuk kita mendapat kefahaman tentang pelajaran tauhid malam ini. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Hadi Ahmad Al-Hafiz, iaitu tajuk sihir bahagian 1 pada pukul 9.15 malam. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Yang Amat Arif Dato' Abbas Nordin untuk membaca doa, seterusnya tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.